Jadi hadirin semua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa penyelaras kuliah duha, seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita, mengampunkan dosa-dosa kita, menurunkan keberkatan dan kebaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita baca. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menjadikan majlis kita pada pagi ini adalah majlis yang mendapat pandangan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Taala dengan keberkatan majlis kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita akan keberkahan untuk kita semua mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah membahagiakan hati kita, membahagiakan hati kedua ibu bapa kita, membahagiakan hati seluruh ahli keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari yang paling bahagia dalam hidup kita adalah hari saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung daripada hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Insya-Allah pertemuan kita dalam hadis yang ke hadis 40, tak silap saya pada hadis yang ke-39. 40. Hadis 40, Masya Allah. Hari ini hadis 40 tuan. Kena sembelih kambing lagi sekali Haji Razak kita. Sampai 40 dah. Ada 2 lagi. Lepas 40 tu 2 lagi. Lepas habis dah. Baik. Lepas tu masing-masing saya beri keizinan untuk mengajar di masjid dan surau. Ya, masing-masing pergi mengajar masjid dan surau dengan hadis 40 ni, insya-Allah. Baik. Haji Mahfuz? Ngajar ya Bani? InsyaAllah. Ya. Lepas ni kita baca dah. Tak habis lagi, 2 lagi. Bagi saya istikharah dah. Baik. Hadis yang ke-40 daripada hadis 40, hadis yang ke-40 daripada hadis 40. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Hadithul Arba'un. Tuan kita baca sama-sama hadisnya, mengambil keberkatan dan mengambil latihan untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik
Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, tuan-tuan, hadis ini hadis 40. Hadis ini ada banyak faedah. Saya boleh katakan hadis ini memiliki banyak nasihat, ingatan dan pesanan kepada kita semua yang sangat penting, khususnya pada mengambil kesempatan waktu hidup yang ada supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal di akhirat. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan hadis ini, insya-Allah taala. Tuan-tuan, tengok hadisnya bersama. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, daripada anak lelaki kepada Umar, okey, radhiyallahu anhu, iaitu merujuk kepada Abdullah bin Umar. Anak lelaki kepada Umar, Abdullah bin Umar. Okay. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia telah berkata. Siapa yang berkata? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah seorang sahabat Nabi yang muda. Okay, kalau banding umur tu muda lah, muda sangat. Dan beliau merupakan seorang sahabat yang banyak ilmunya dan soleh dan baik, kuat ibadah, dan yang paling menjadikan dia itu istimewa daripada sahabat yang lain adalah beliau ini orang yang paling kuat untuk mengikut segala tingkah laku Nabi SAW. Maknanya dia cuba untuk buat sebiji macam Nabi buat. Buat ni bukan buat sembahyangnya je, bukan baca Qurannya je. Apa je Nabi punya gerak-gerik semua dia ikut. Okey, Nabi makan tumbikai dekat situ, dia makan tumbikai dekat situ. Selepas Nabi wafat. Okey, Nabi tunduk dekat tempat itu, dia tunduk kat situ. Nabi naik unta, contohnya senyum, dia pernah nampak Nabi senyum atas unta, kalau dia naik unta dia akan senyum juga. Kalau dia nampak Nabi duduk cara silanya begitu, dia akan duduk cara silanya begitu. Inilah Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang amat kuat dalam mengikut tingkah laku, gerak-geri baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Boleh kan? Baik. Qala, dia telah berkata. Dia telah berkata. Abdullah yang kata, Abdullah ibn Umar. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Okey. Akhadha dalam bahasa Arab artinya mengambilkan. Okey. Tetapi dalam makna ini bukan maknanya mengambil. Istilahnya kita, terjemahanlah kita tuan-tuan, artinya pegang atau sentuh. Okey. Saya nak bagi contoh, tak ada orang muda yang senang ke depan tuan-tuan ya. Nak suruh tuan-tuan ke depan nanti nampak ni pula, tak jaga SOP pula. Tuan-tuan ya. Nak dia kena dua orang nak bagi contoh tuan-tuan ya. Sama ada pegangnya begini dan begini. Tahu? Ada orang sebelah pegang begini. Okey. Jadi tangannya pegang apa? Bahu. Ataupun berdepan lalu pegang begini. Pegang kepala bahu. Tapi ke depan. Okey, ni kepala dengan kepala pegang bahu je, berdepan. Okey, sama ada begini ataupun begini. Nampak tak? Okey, dia pegang bahu, pegang. Okey, akhadha bimankibi. Jadi semua. Di sini ni tuan-tuan, ada satu perkara indah yang kita boleh ambil. Nabi ketika nak bagi kata-kata pesanan nasihat kepada Ibnu Umar, Nabi pegang bahunya. Okay, Nabi pegang bahunya sama ada begini atau begini. Apa tuan-tuan boleh belajar? Di sini tuan-tuan, orang yang bercakap atau menasihati dengan adanya kontak atau sentuhan, ada touchnya tuan-tuan, dia akan menjadikan hatinya itu lebih. Tuan-tuan macam ni tuan-tuan, kita cakap dekat anak kita, lepas makan basuh pinggan. Okey, satu ucapan. Tuan-tuan cakap, pergi kat dia, pegang dia begini, dek, lepas makan basuh pinggan. Mana yang lebih meresap ke dalam diri? Yang kedua. Macam bos? Tahu tak? Pegang isteri ni cakap yang masak sedap sikit, yang lain jadinya. Masak dah sedap sikit, kan lain. Tahu tak?
pegang gitu, sapu kepalanya, masak sedap sikit ya, gitu. Hadirin semua, artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita sentuhan ketika menasihati, dia memberikan bekas yang kuat dalam jiwa orang itu. Ini ni tuan-tuan, orang keluarkan dalam ilmu psikologi lah pula jadinya. Nabi kita sangat pakar dalam bidang ini, dalam bidang perasaan, dalam bidang sentuhan, dalam bidang pengajaran, ilmu pedagogi namanya tuan-tuan, teknik mengajar tuan-tuan. Nabi kita awal lagi telah menggagaskannya, iaitu nak tegur, nak nasihat, sentuh, itu lebih memberikan bekas dan kesan. Dia rasa dia dihargai, disayangi, disentuh, dibelai, lalu dinasihati. Apa kata Nabi? Jadi Nabi pegang Abdullah ibn Umar, kecil kan? Jadi kita pun kaedah begitu. Man, udahlah berhenti hukum. Dia punya rasa lagi kuat kan? Man, aku sayang kamu man. Udahlah, jangan risau aku lagi. Kan kamu mati dulu, aku tak dapat kawan ngeteh lagi. Jadi hadirin semua, maka sentuhan Nabi kepada Abdullah ibn Umar adalah satu teknik bagaimana adanya connection dalam nasihat dan juga dalam ucapan yang nak disampaikan Nabi kepada Abdullah ibn Umar. Baik, sekarang Nabi nak pesan kepada Abdullah ibn Umar. Apa pesanan Nabi yang Nabi nak sampaikan kepada Abdullah ibn Umar? Tuan-tuan, itu poin pertama. Poin kedua, Nabi ni orang yang paling pandai mengambil kesempatan waktu, supaya tidak ada satu ruang waktu pun yang membazir dan tidak ada manfaat. Faham tak? Maknanya tengok kosong, dia diam, dia ada waktu kosong je, Nabi tengok sesuai untuk nasihat, lalu Nabi bagi nasihat. Faham tak? Dia tak kosong. Gitu? Macam orang kita naik kereta dengan kawan kita, kalau dia diam je, habis kosong. Tak ada manfaat boleh dapat. Okay? Tak ada manfaat boleh dapat. Saya punya kesukaan lah tuan-tuan. Saya tak baik tuan-tuan, saya ni pun banyak kekurangan lagi, tapi saya punya kesukaan, kalau saya naik kereta, saya biasa travel jauh-jauh tuan-tuan, pergi Johor, pergi Pahang, itu semua. Saya bawa kawan lelaki lah, bukan kawan perempuan kan, kawan lelaki, untuk tukar-tukar drive. Pasal saya ni kadang-kadang bawa ngantuk kan. Jadi, tapi kawan ni kadang-kadang mana yang free, jom ikut. Nanti saya suruh dia bawa. Biasanya yang saya bawa ni budak lagi muda daripada saya, yang biasanya pelajar universiti atau tengah belajar atau baru graduate. Budak-budak intim saya bawa, budak UNKL saya bawa. Mana-mana lah tuan yang free, yang biasa belajar dengan saya tu dia free tak? Jom ikut pergi Pahang, jom ikut pergi Kuantan, jom ikut pergi ni. Jadi saya akan suruh dia bawa satu kitab. Biasanya, kalau dia tak bawa kitab, saya suruh download dekat handphone. Saya kata buka kitab. Macam semalam saya pergi ke Selangor, hantar sahabat saya di Bukit Beruntung, okay? di Rawang lah, pergi ke Rawang. Jadi saya kata kat dia, siap-siap bawa kitab Jauharatul Tauhid, kitab akidah. Okay? Jadi masa dalam kereta tu, tidak lah main Facebook, kosong. Saya bawa kereta pun tak ada bosan. Jadi baca kitab. Dia baca, saya syarah. Setengah waktu syarah. Gitu. Jadi saya dapat manfaat, dia pun dapat manfaat. Nak gitu. Pernah kami buat pengajian bahasa Arab daripada Ipoh sampai Kedah. Habis bab adat ma'dud, bilangan nombor, selesai. Maknanya apa? Tuan-tuan, ini kita belajar daripada Nabi, iaitu Nabi memanfaatkan segala waktu supaya bermanfaat. Okay, segala waktu supaya bermanfaat. Tapi tembak pun ada juga lah, tuan-tuan, yang bagus. Tapi kita cuba jangan jadikan 2 jam perjalanan itu semuanya membazir. Jangan semuanya tidur. Memang buka kitab. Tak buka kitab, kita buka isu-isu yang baru timbul. Macam sekarang ni isu yang timbul banyaklah tuan-tuan, isu tentang Sufi batini, Sufi wujudi, dan ada juga isu-isu tentang hukum pemilikan tanah yang diteroka. Kita bincang secara syariatnya macam mana teroka tanah, siapa menjadi hak pemilik tanah, dan secara fiqhnya tuan-tuan bincang. Jadi pembincang itu ada faedah. Nabi lah orang yang merintis perkara ini. Bila dia tengok adanya orang muda Abdullah ibn Umar, dia tak nak biarkan masa yang ada itu kosong. Lalu dia sampaikan nasihat penting kepada anak muda, kerana perjalanan yang muda ini panjang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayangkan pesanan yang akan kita baca sekejap lagi ni, pesanannya Nabi bagi kepada orang muda. Kalau zaman kita, yang banyak dengar ni orang tua je. Tetapi Nabi bagi ke orang muda supaya falsafah
akhirat itu lekat dalam kepalanya, dan membesarlah Ibnu Umar menjadi seorang tokoh besar di dalam Islam, anak kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah jadikan juga anak kita macam Abdullah ibn Umar. Amin. Faqala, Nabi kata kepada Abdullah ibn Umar dengan pegang bahunya, sama ada begini ke ataupun begini tadi, pegang dengan lembut. Lalu Nabi berkata, kun yang apa? Jadilah. Tuan-tuan baca dalam surah Yasin, kun fayakun, kan? Jadilah maka terjadilah. Tuan-tuan, ada lagu pula, kun anta. Macam mana? Macam lagunya Haji Mahfuz, kun anta, yang banyak keluar dekat Hakim tu. Jauharuna huna, kun anta, kan? Jadilah dirimu. Kun anta. Kun, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau. Fit dunia, di dalam dunia ini, pada dunia ini, ka'annaka gharib, seperti seorang yang terasing, atau sebagai seorang yang berada di tempat yang asing. Aw'abirus sabil, ataupun engkau jadilah keadaanmu di dunia ini seperti orang yang sedang merentasi satu perjalanan. Betul? Pegang baik-baik perumpamaan ini. Nabi adalah orang yang selalu mudahkan pemahaman dengan bagi perumpamaan. Perumpamaan kali ini Nabi kata, jadilah engkau di atas dunia ini. Saya cakap kat tuan-tuan semua dan cakap kat diri saya, mari kita semua jadikan diri kita di atas muka bumi ini ka'annaka gharib, seperti orang yang asing. Apa makna orang asing, bukan? Tuan-tuan umpamakan senang je. Kita semua pergi umrah, duduk Mekah. Mekah tu tanah air kita ke? Tidak. Tuan-tuan kalau duduk di sana, tuan-tuan adalah asing. Tuan-tuan kalau di sana, biasanya buat umrah 2 minggu, katalah paling lama sebulan. Adakah tuan-tuan pergi sana akan beli rumah? Tak. Beli kereta? Tidak. Kalau perlu pun kenderaan, sewa, naik taksi. Kalau perlu pun rumah, ambil homestay paling lama untuk sebulan. Tuan-tuan, kita pergi ke Aceh seminggu. Adakah pergi ke sana buat rumah, tanam padi, tanam beras? Tak. Kita adalah orang asing di tempat itu. Maka Nabi kata apa? Wahai Abdullah ibn Umar, rasakan keberadaan kamu di atas dunia macam orang asing di tempat asing. Faham tak? Tempat asing, kamu seperti orang asing, bukan makhluk asing. Seperti orang yang di tempat asing, gharib. Ataupun kamu bayangkan dan umpamakan keberadaan kamu di atas dunia seperti orang yang sedang melalui satu perjalanan. Itu, tuan-tuan, nak pergi ke Kedah. Pergi ke Kedah, singgah RNR Gunung Semanggul. Terbalik, tuan-tuan, Kedah ke Ipoh, singgah RNR Gunung Semanggul. Kenapa saya kata Kedah ke Ipoh, ke Ipoh ke Kedah? Sebab Kedah ke Ipoh, RNR Gunung Semanggul ada Ramli Burger. Kalau Ipoh ke Kedah, Gunung Semanggul dia tak ada Ramli Burger. Saya suka makan kat situ, tuan, sedap. Okey, Ramli Burger. Dia ada daripada Kedah ke Ipoh, tak ada daripada Ipoh ke Kedah. Okey. Okey, daripada Kedah ke Ipoh, kita singgah ke RNR Gunung Semanggul. Tuan-tuan, Haji Mahfuz duduk di RNR Gunung Semanggul tu. Duduk di RNR Gunung Semanggul tu, berapa lama kita akan duduk di situ? Kita singgah, makan burger, pergi tanda, sembahyang. Kalau nak mandi, kita mandi sekejap, terus kita pergi. Kita tak letak kemah dekat situ. Kita tak buat rumah dekat belakang tol tu, belakang RNR, tak. Umpamanya kata Nabi kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, rasakan posisi diri kamu di atas dunia macam kamu sedang melalui satu perjalanan. Kamu singgah kejap dan kamu akan tinggalkan tempat itu. Kita daripada Kedah nak ke Ipoh, singgah di RNR Gunung Semanggul. Buat semua apa yang kita nak. Apa yang kita nak? Sembahyang, buat air, makan, tidur sekejap, mandi. Dah siap dah semua keperluan kita.
kita pun tinggalkan tempat itu. Perumpamaannya adalah perumpamaan kamu di dunia. Kamu singgah sekejap di sini, buat apa yang perlu. Apa yang perlu? Sembahyang, berkahwin, cari pendapatan, nafkah, buat itu. Tapi ingat, semua itu kamu akan pindah pergi ke tempat yang lain. Faham tak? Oleh itu, jangan jadikan kahwin itu adalah tujuan utama kamu singgah di sini. Sebab kamu akan tinggalkan. Jangan jadikan rumah itu tujuan utama kamu duduk di sini, kerana kamu akan tinggalkan. Jangan jadikan itu dan ini tempat sebiji macam orang dalam perjalanan. Saya baru ni ngetek dengan Haji Mahfuz, dengan Cikgu Mustafa, dengan siapa lagi? Dan ada 3 orang di tepi ni makan kuih tiaw. Jadi tengah-tengah kami sembang tu, masuklah cerita beli rumah dekat-dekat sini. Kan, beli rumah dekat-dekat sini. Saya pun dalam proses dah tengah cari itu kan. Sembang. Semuanya bercakap. Yang diamnya Haji Mahfuz dia banyak dia. Lalu dia pun kata, aku pun ada rumah dah, kompong dah kat sini. Dia tunjuk dekat sana. Sana tu yang dimaksudkan adalah kubur dia. Dia kata, aku pun ada rumah dah, siap dah. Dia kata, rumahnya di situ. Saya ingat lagi dengan malam tu disebut begitu. Hadirin semua, itulah falsafah orang yang faham. Falsafahnya bukan salah di rumah tadi. Falsafahnya dia faham rumah macam mana pun kita cari, tuan-tuan, akhirnya kita akan pergi ke rumah itu. Rumah yang confirm. Rumah itu kita akan pergi akhirnya. Jadi kalau orang ada falsafah itu, dia ada rumah, tuan-tuan, rumah itu tidak akan menyibukkan dia daripada rumahnya yang sebenar. Boleh faham tak? Jadi ini falsafah yang Nabi ajarkan kepada Abdullah ibn Umar. Wahai Abdullah ibn Umar, duduk di atas dunia, jadikan dia sebagai tempat persinggahan kamu untuk nanti kamu jumpa ke satu tempat yang lain. Jadi jadikan ini destinasi tempat kamu. Bila orang faham begini, tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Dia takkan sedih dengan dunia. Betul tak? Betul kan? Dia takkan sedih dengan dunia. Haji Mahfuz, dia cakap dulu, rugi aku dulu masa rumah dekat Meru ni murah, aku tak beli 30,000. Sekarang dah harganya 250,000. Rugi gila aku. Tak, ya. Apa? Tak dapat beli pun tak apa. Kerana nanti ada rumah yang confirm, kita singgah tinggalkan tempat itu. Orang seperti ini dia tak akan bersedih dengan dunia. Falsafah ini difahami dengan baik, sebagaimana falsafah ini ditanamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, perkataan gharib adalah orang asing. Perkataan abirus sabil, orang yang dalam perjalanan. Tuan-tuan boleh letakkan diri kita sama ada ini atau ini. Kita anggap dia kita asing kat sini. Asing tu maknanya apa? Nanti kita akan pindah dari sini, pergi ke alam lain. Ataupun kita anggap kita lintas sahaja di dunia dan kita akan sambung perjalanan kita di sini. Maka di sinilah tempat yang sekejap kita laksanakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Apa Allah nak daripada kita? Kita buat sekejap, lepas tu kita akan tinggalkan tempat ini. Dengan itu orang tidak akan memberatkan dirinya dan menyedihkan dirinya dengan apa yang luput daripada kehidupan dunia. Boleh faham tuan-tuan? Yang kita kahwin, yang kita berniaga, yang kita mencari nafkah, pendapatan, tinggal di rumah, ada kita. Semua itu adalah destinasi sekejap. Yang kita dituntut untuk ada, tetapi kita kena yakin kita akan singgah ke tempat yang lain. Maka bekalan di tempat yang lain itu kena siapkan di tempat rehat ni sekejap. Kenapa singgah arena? Sebab nak kencing. Kenapa nak kencing? Sebab tak boleh kencing dalam perjalanan. Kalau tak susah nanti. Kenapa makan sia-sia? Kerana lapar. Kalau tak dalam perjalanan, tak ada tempat makan. Maka begitulah negeri akhirat. Kenapa singgah di dunia? Kumpul bekalan siap-siap. Sebab apa? Sebab negeri akhirat dah tak boleh buat bekalan lagi. Bekalannya ada di sini. Semoga Allah taufikkan kita semua tuan-tuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat bekalan kita dan dapat kita semua menual hasilnya yang baik di akhirat nanti. Dan majlis ilmu kita ini di antara mudah-mudahan menjadi bekalan terbaik kita di akhirat Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Tuan-tuan, pesanan Nabi situ ya habis. Itu je. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Dah, itu je hadisnya. Masuk sebelah tu, itu perkataan Ibnu Umar sendiri. Dia pula yang bagi ulasan. Faham tak? Ya, jadi hadis tu bunyi kat mana? Mana tu? Ada lampu saya, lampu hikmah. Tak boleh, kita cari.
Hadis ni berhenti ke sini je. Dah habis. Jadi pendek je. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Boleh hafal lah. Sebelum keluar dewan, boleh hafal. Cikgu Mustafa, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Dah, tu je hadis. Habis berhenti kat situ. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia pula cakap. Okey, jadi tadi Nabi cakap kat dia, sekarang dia cakap, tapi ni bukan dia cakap kat Nabi, kena faham. Bukan dia cakap kat Nabi dah, dia pesan kepada orang selepas itu. Maknanya dia pesan kepada generasi yang dia jumpa. Dia kata, Nabi kata kat aku, jadilah begini dan begini. Kemudian dia cakap, apa kaedah untuk kita betul-betul menguasai keadaan kita di dunia sebagai orang asing dan orang dalam perjalanan? Maka pesanan Abdullah ibn Umar akan menjadikan kita berjaya di tempat singgah ini. Apa kata dia? Iza amsayta fala tantaziris sabah. Dia nanti Ibn Umar kata kepada kita semua, dia sahabat tu lah, dia kata kat kita, apabila engkau berada di waktu petang, janganlah tangguh amalan itu sampai waktu pagi besok. Faham tak maknanya apa? Sekarang kita ada pukul 3 petang. Kita rasa nak buat zikir petang, tapi kita kata nantilah baca malam sikit. Nampak? Kita rasa nak baca Quran petang itu, kita kata nantilah baca akan datang. Kita rasa nak tolong orang, lalu kita tangguhkan amalan itu. Kata Abdullah ibn Umar, menjadi seorang yang asing dan berada dalam perjalanan, jangan kamu tangguh kerja petang bawa ke esok pagi. Wa iza asbahta, kalau kamu berada di waktu pagi, ini sekarang ni pagi, fala tantazirin masa, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Apa pelajarannya tuan-tuan? Poin pentingnya apa dia? Tadi Mahfuz, jangan tangguhkan amal. Nak buat toy. Tuan-tuan singgah dekat RNR Gunung Semanggul, makan burger sudah, minum air sudah, tidur sekejap sudah, kemudian rasa nak terkencing, dia kata tak payahlah, pergi RNR Taipei. Taipei ke? Taipei ada mana? Taipei kan? Betul. Cakap jering, bukan cakap jering. Dia kata pergi RNR cakap jering lah, nanti kencing. Semua dia buat, tapi tak nak kencing dekat Gunung Semanggul, dia kata nantilah kencing dekat cakap jering. Maksudnya dia tangguhkan kerja dia, patutnya boleh waktu tu, tapi dia kata lambatlah nanti apa semua. Dia bawa ke depan. Bawa ke depan. Dalam perjalanan ke cakap jering tu tuan-tuan, rupanya tak tertahan. Tak tertahan. Akhirnya tak dapat buang tempat itu di tempatnya yang betul. Boleh faham tak? Jadi inilah maksud daripada makna perjalanan. Ibn Umar seolah-olah matchkan dengan pesanan Nabi. Nabi kata kalau kamu singgah atau kamu di tempat yang asing, kalau ada kesempatan waktu, jangan tangguh dan tunda. Jangan tangguh dan tunda. Kalau nak buat terus. Nak infak terus. Nak baca Quran, baca terus. Nak buat solat duha, contoh tuan-tuan, kita datang tadi. Ini macam saya lah tuan-tuan. Saya terlupa. Bila kita datang tadi, Ustaz belum sampai. Tapi kali ini Ustaz datang awal. Alhamdulillah. 3 minit sebelum pukul 9. Sebenarnya awal lagi. 10 minit dah sampai dah. Saya pergi isi minyak dulu. Pasal saya kata, selalu lambat akan datang cepat. Kan, nak pergi isi minyak kat Kaltek dulu. Kan, dah tu jalan pelan-pelan, pusing belakang tu dulu, baru datang ke sini balik. Ada ni semua. Sampai tu, kita nak masuk dewan, kita tengok, Ustaz belum sampai lagi. Dah dalam dewan dah. Kita tengok, sembahyang duha lah. Nak sembahyang duha. Kan? Tapi dia kata, tak apalah, nantilah lepas kuliah. Nanti lepas kuliah baru nak sembahyang duha. Ngam-ngam habis je kuliah tuan-tuan,
orang telefon dia, ajak pergi minum. Dia terlupa yang dia belum sembahyang duha. Masa duduk dekat warung kedai minum, dia teringat belum duha. Dia kata lepas minum nanti pergi sembahyang duha. Okey, nak bangun sembahyang duha, maka dia pun dah tengok jam dah pukul 11.30. Nampak ada gaya lagi, boleh lagi tunang. On the way sampai saja ke rumah, gate-nya terkunci. Kuncinya tertinggal kat dia makan. Patah balik ke belakang, ambil balik datang semula, sudah pukul 12. Dia buka sampai tengok rumahnya dimuntahkan oleh kucing. Dia rasa geram, dia kata ish kotor geli. Dia mop dulu siap dengan. Akhirnya pukul 1. Penangguhan yang tadi yang sempat dibuat, ditangguhkan, akhirnya tertinggal. Tuan-tuan perasan tak? Banyak kali kita kena macam tu. Nak baca Quran pagi lepas subuh, dia kata baca selepas zuhur nantilah dekat Masjid Al-Muttaqi. Rupanya lepas sembahyang jumpa kawan, nyembang, terlupa baca Quran. Orang pun nak tutup masjid. Akhirnya naik motor balik. Sampai rumah, tengok Hindustan. Terlupa. Tak tengok dah Ustaz. Yang tak tengok makcik lah, pakcik. Makcik tengok wow shop dengan go shop je. Ingat saya tak tahu tuan. Hari ni berapa bulan? 8. 2 hari lagi, 10 hari bulan 10. Lazada dengan Shopee buat sale. Tuan-tuan boleh tengok orang lelaki ke orang perempuan yang banyak buka Lazada nanti. Ustaz pun tak boleh tahu lah tuan-tuan. Baik. Hadirin yang saya kasih sekalian. Hadirin yang saya kasih ada. Apa tadi saya sebut? Penangguhan amal adalah satu daripada usaha iblis untuk mengelakkan kita beramal. Dia yang akan tiup, nanti buat. Nanti buat, nanti buat. Tangguhkan, tangguhkan, tangguhkan. Dan hadirin semua, saya nak kongsikan orang bijak pandai. Beliau mengatakan setelah beliau melihat orang-orang yang berjaya dan hebat di dalam hidupnya. Orang berjaya lah, tak kira Islam ke bukan Islam, tuan. Kalau Islam lagi baiklah, tak Islam. Bila dia tengok, tuan, dia dapati orang yang berjaya adalah orang yang selesaikan kerja dan tidak tangguhkan kerja. Contoh, tuan-tuan pernah kerja dekat pejabat. Tuan-tuan perasan tak, ada orang tengok pejabat dia banyak fail ke atas. Ada buku, ada fail, ada buku, ada fail, ada kertas, ada itu ini. Haji Mahfuz dia pernah kerja dekat Jabatan Kerajaan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia duduk dekat pejabat. Orang datang cop, sign, cop, sign, cop, sign. Atas meja penuh barang. Kalau kita nampak orang atas meja dia penuh fail yang bertimbun, tuan-tuan, maknanya banyak fail yang dia tak selesaikan lagi. Betul? Tuan-tuan pergi satu pejabat orang lain, atas meja dia kosong, ada 1-2 buku dan 1 fail, 2-3 kecil. Maknanya orang itu smart. Ada kerja, siapkan terus, endorse. Ada siap, terus buat. Ada siap. Orang macam ni adalah ciri orang yang berjaya. Abdullah ibnu Umar sebut dah awal siap-siap. Idza asbahta fala tantazir masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang untuk beramal. Kalau kamu di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Kerana kalau kamu tangguhkan, akhirnya tangguh, amal itu tak akan dibuat. Kan? Amal itu takkan dibuat. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, perkara ini perkara yang amat penting, perlu kita sama-sama amati dan kita sama-sama fahami untuk kita jadikan ia sebagai salah satu pedoman dan tauladan kita dalam kehidupan kita agar tidak kita semua mengalami kerugian di dunia dan di akhirat dengan sebab bertangguh pada melakukan amal kebaikan. Hatta dalam perkara dunia, jangan bertangguh juga untuk melakukannya. Benar? Jadi hadirin yang saya kasihkan, itu perkara penting yang perlu kita sama amati menjadi prinsip dalam hidup orang yang beriman, iaitu jangan bertangguh. Satu perkataan yang saya ingat dan saya hafaz dulu-dulu tuan-tuan, iaitu beliau menyebutkan begini. At-taswifu. Okay? At-taswifu jundun min junudi iblis. Apa dia Cikgu Mustafa? Tentera. Junud At-taswifu
daripada perkataan saufa. Saufa apa tuan? Isteri Haji Razak kan? Isteri Haji Razak. Angkat tangan sikit. Hilang lah, tak ada. Tak ada datang tak? Oh tak datang? Oh tak ada. Pasal dia kerja masalah, saya nak tanya dia. Okey. At-taswifu daripada perkataan saufa. Saufa ni tuan-tuan buka Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Saufa maknanya akan. At-taswifu berakan-akan, maknanya akan. Okey, at-taswifu akan ini akan nanti jundun min junudi iblis, satu tentera daripada tentera iblis untuk melengahkan. Faham tak? Dia akan bisik, nanti buat, nanti boleh buat, nanti boleh, nanti akhirnya tuan-tuan sampai pencen nanti, akhirnya tidak terbuat, dan akhirnya kita rugi, tidak dapat mengambil masa dengan beramal, dan rugi kita dunia dan rugi kita akhirat. Oleh itu tuan-tuan, kita lawan dengan nanti ini. Sempat terus buat, dapat terus buat, sempat terus beramal. Tuan-tuan, jangan kita tangguhkan lagi, kerana waktu pengakhiran kita tak tahu bila. Saya pun tak tahu bila. Boleh tak? Jadi pelajaran daripada hadis ini sebagai kesimpulan, saya nak buka soalan satu lagi tuan. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kaedah menasihati orang dengan nasihat yang baik, dan caranya mesti ada touch. Okey, touch ianya lebih membekas dan berbekas. Yang pertama. Yang kedua, menggunakan analogi perumpamaan lebih memudahkan kefahaman di dalam mengajar atau menasihati. Dua, Nabi gunakan perumpamaan. Apa dia? Orang asing ataupun dalam perjalanan. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, mengenal hakikat dunia yang akan kita tinggalkan tak berapa lama lagi akan menjadikan kita zuhud. Yang kelima, tuan-tuan, orang yang tahu hakikat kehidupan ini yang akan dia tinggalkan, dia tidak akan bersedih dengan segala apa yang berlaku terhadap dunia. Maka yang terakhir, iaitu yang keenam, kita belum habis lagi hadisnya ya? Allahu Akbar, ada lagi. Iaitu Abdullah Ibn Umar pesan kita untuk tidak bertangguh dalam amal. Kalau waktu pagi punya amal, siapkan waktu pagi. Waktu petang punya amal, siapkan waktu petang. Okey, dan jangan tangguh pada waktu yang lain, kerana akhirnya nanti kita akan meninggalkan amalan tersebut. Kemudian kata jauh lagi, wa khudh min sihhatika lima madik. Kata Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ambillah peluang waktu tengah sehat sebelum datangnya sakit. Masa tengah sehat, kaki tengah kuat, gigi tengah kuat, mata tengah cerah, buatlah benda-benda yang berfaedah. Sampai nanti saat dah tak kuat dan dah tak sihat, baru ingin nak buat tapi dah tak boleh buat. Benar? Masa muda kaki kuat, tubuh kuat, tak pergi masjid. Tengok saya Ustaz. Tak ada kaitan dengan yang mati atau yang hidup. Contohnya, masa muda kita tak nak. Bila kita dah terlantar di atas katil, kita kata bestnya kalau dapat pergi masjid, tengok orang tu pergi masjid, tapi dah tak boleh pergi. Masa mata kita nampak tak nak baca Quran, bila mata dah rabun dan kabur, dia kata kalau boleh dapat baca Quran. Hadirin semua, sekarang ni saya tengok depan saya, semuanya sihat. Semuanya sihat. Maka inilah peluang. Dan saya pun alhamdulillah sihat. Sikit-sikit semua je lah tuan-tuan. Saya semua sikit-sikit kan? Okay. Tengah sehat yang ada sekarang ini, ambil peluang waktunya, kerana ada amal yang kita tak boleh buat waktu kita sakit. Ada amal boleh buat waktu sakit. Contohnya apa? Zikir. Tapi ada amal yang tak boleh buat waktu sakit. Pergi masjid. Pergi sekarang. Pergi umrah. Lagi umrah. Oh ya, jangan tangguh. Ajar pergi, terus pergi. Ada lagi semua. Pergi umrah, jangan tunggu tua. Nak pergi haji, jangan tunggu tua.
Kerana kalau kita pergi haji waktu tua, banyak amalan yang kita tak dapat nak buat. Tawaf sunat, tak dapat nak buat tawaf sunat. Wajib yang buat. Sunat tak boleh lagi dah. Sa'i sunat, tak boleh kita nak buat lagi dah. Nampak? Melontar dekat depan sekali, tak boleh nak berasal lagi dah. Ambil peluang waktu sehat sebelum datang sakit. Ni semua tengah sehat depan saya dengar. Ambil peluang itu buat. Satu masa dari tak larat dah pergi kuliah. Tak larat. Jadi sekarang waktunya, kata Abdullah ibn Umar, wa min hayatika li mautik, ambillah peluang saat kamu masih hidup, nanti kamu dah mati, tak ada apa yang boleh buat. Ini sama dengan pesanan Nabi dalam hadis yang lain. Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Betul? Raihan jadikan lagu pula. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup. Pandai semua. Suara dia rupanya lagi sedap bersama saya. Dia kalau menyanyi, tuan-tuan, saya rasa raihan dan intim bungkus. Bungkus kan? Pergi kat dia aja. Ada lagi semua. Hidup sebelum mati yang terakhir. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ni nak kena ingat selalu. Saya pun nak kena ingat selalu, tuan-tuan. Orang muda, tuan-tuan, kita semua ada anak yang muda-muda kan. Orang muda banyak tertipu dengan mudanya. Rupa-rupa belum tua dah mati. Rugi semuanya. Rugi semuanya. Orang muda tertipu dengan waktu mudanya, belum tua dah. Kawan saya, tuan-tuan, baru saya dapat berita semalam, kawan saya beritahu umurnya 31 dah kena gawat. Bukan gawat, stroke. Stroke yang teruk lah. Tuan-tuan, 31 umurnya. Jadi, tuan-tuan, orang muda banyak tertipu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan afiatkan kita dari mereka tersebut. Amin. Tuan-tuan, waktu muda tertipu. Dia ingat muda tak sakit. Sakit muda tak boleh buat banyak benda. Nampak? Jadi ini dipesan oleh Nabi, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Okey kan? Hidup sekarang tadi mula-mula. Ingat, dia kena nyanyi juga orang ingat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Waktu sehat ambil peluang, jangan tunggu sakit. Kerana sakit dah tak boleh buat apa yang boleh buat waktu sehat. Hidup sehat sebelum kaya, sebelum tua. Kaya sebelum tua, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua dulu. Muda sebelum tua. Tengah muda ada benda yang orang tua tak boleh buat. Tuan-tuan, berdakwah masa tua tak larat dah. Tuan-tuan tengah masa tua ni, tuan-tuan nak memandu kereta daripada Ipoh pergi ke Perlis, daripada Perlis pergi ke Johor. Tuan-tuan nak buat kerja, nak buat edar risalah, nak bercakap, nak apa, tua-tua kadang-kadang tak larat dah. Nak bawa kereta jauh-jauh pun dah tak nampak dah. Masa muda buat itu betul. Kalau nak buat, nak ambil pahala dan fadilat dakwah itu, buat. Sebelum tua, kaya sebelum miskin. Masa tengah ada duit, masa tengah ada kaya, masa belum kena tipu dengan skema, infak. Dan tuan-tuan dekat belakang tu ada dapur. Tuan-tuan boleh infak. Jangan tunggu esok. Hadirin semua, kaya sebelum miskin. Tengah kaya nak pergi umrah, pergi. Nak pergi haji, pergi. Nak infak, buat. Nak itu, buat. Jangan tunggu nanti muflis, miskin, nak betulkan kereta, nak buat itu. Akhirnya duit tak ada. Waktu tu bagi. Kalau ada duit nak wakaf tenaga dekat cat. Cek ke cat. Cat tu kan. Okay. Nak bagi makan orang Afrika, tapi dia dah tak ada. Masa dia tengah ada tak nak buat. Masa tak ada, baru nak buat. Jadi hadirin semua, ini pesan untuk diri saya dan kita semua. Jadi jangan tangguh amal untuk infak, untuk sedekah, untuk buat baik. Kemudian seterusnya beliau, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Yang ni banyak orang lupa, iaitu waktu dia lapang, ada banyak masa kosong, dia bazirkan dulu. Baca surat khabar sinah harian tu, tuan-tuan, 5 kali ulang. Punya tak ada kerjanya. Punya tak ada kerjanya, 5 kali ulang. Punya tak ada kerjanya, tuan-tuan, dah tak ada kerja apa dah. Masa lapang dia pun bosan, dia siram pokok rambutan. Yang besar tu disiram. Pokok rambutan besar tu, siram dah. Dia pandai duduk sendiri, dia besar. Siram pokok pisang, dah besar.
Punya tak ada kerja. Tak, ada je waktu lapang. Fikir, apa boleh buat? Apa kena buat? Pergi baca ilmu, pergi. Waktu sekarang tengah tua nak buat apa? Zikir. Nak baca maklumat, baca. Nak baca ratib, baca. Nak pergi baca ilmu, pergi. Jom, kerana nanti sampai satu masa kita kena jaga cucu, kena tengok cucu, kena jenguk anak dekat KL, anak dekat Pahang, anak dekat Selangor, anak dekat Kedah, cucu makin ramai. Yang sana telefon, nenek tak nak datang ke? Dah kena pergi datang. Lepas tu cucu dekat KL pula, nenek tak nak tengok saya ke? Kena pergi Selangor pula, pergi sana, sibuk dah. Jadi belum tengah sibuk dengan belum tengah cucu bayar ni, buat siap-siap. Hadirin semua, kemudian yang seterusnya yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Yang ini dah tak ada akhir lah. Masa tengah hidup, buatlah kesempatan baik itu sebelum kita mati, terputus segala bekalan dan amalan kita. Jadi saudara, ini adalah 5 wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Kesimpulannya adalah tentang pesanan tadi, iaitu keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah akan berakhir dengan kita meninggalkannya, insya-Allah ta'ala nanti. Boleh? Ada soalan? Silakan. Laju. Jangan tangguh, tanya tu. Masa nak touch tadi, masa Nabi touch baru baru mana kata baru pergi baru kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tu saya kena sejudik balik perawi hadisnya, bagaimana cara Nabi sentuh itu, kanan ke kiri. Tapi yang paling penting sentuh. Saya beranggapan Nabi sentuh sebelah kanannya. Okey? Mana kalau begini sebelah kanannya. Kalau berdepan sebelah kirinya. Dan itu berhadapan begitu. Allahu a'lam. Allahu a'lam, saya tak tahu. Saya tebak. Tapi sentuh itu bagus. Silakan Jeffrey. Okey. Baik. Baik, terima kasih. Dah. Apa kita nak sesuaikan pilihan yang baca Mesti ada lepas. Di mana kita nak sesuaikan yang ada dengan surah. Baik. Dah. Ada lagi? Sekali jalan. Tak ada. Okey dah. Jawapan bagi soalan yang pertama. Dia ingat. Okey. Sendiri ke berjamaah? Tuan-tuan, zikir ini boleh dibaca sendiri, berjamaah. Orang kalau boleh baca sendiri tanpa jemaah, baca sendiri. Faham? Kerana zikir ini tak disyaratkan berjamaah. Nabi suruh setiap orang Islam baca. Nabi suruh setiap orang Islam baca. Asbahna wa asbahan mulku lillah, amsayna wa semua orang baca. Okey? Tetapi saya tahu kita ni dah usia lanjut baru tahu ada al-Qur'an. Betul tak? Okey? Jadi kita kalau seorang taubat lahum kita baca. Tak baca maknanya tuan-tuan. Tak baca, kita tak baca. Enggak. Maka nak latih baca tu kena buat sama-sama. Baik? Jadi berjamaah boleh, tak berjamaah pun boleh. Kerana zikir berjamaah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, dan Nabi pun berikan, sebutkan hadis yang sahih daripada Abu Hurairah, daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nabi kata, barang siapa ingat, Allah kata, barang siapa ingat aku secara berjamaah, aku menyiapkan makhluk aku yang lebih ramai untuk menyebutnya dengan kumpulan yang lebih besar. Faham tak? Ini fadilat berjamaah. Jadi kita zikir berjamaah, ada fadilat juga. Tetapi kalau baca seorang-seorang pun baik juga. Kerana Nabi suruh setiap orang Islam kena baca. Cuma bila kita tak pandai nak baca seorang-seorang, kita buat berjamaah, jadi semua ikut dengan satu bentak. Kalau dah pandai baca, sebab tu saya pesan tuan, kita baca Isnin Khamis ni, tuan, saya pandu je, Rabu jangan tak baca. Ini bukan zikir hari Selasa, bukan zikir hari Khamis. Ini zikir harian. Dah, itu soalan pertama. Soalan kedua, mufrad. Yang jamak, yang mufrad. Faham tak? Yang Nabi gunakan lafaznya jamak, kita jamakkan. Asbahna wa asbahan mulku lillah. Kalau kita baca seorang pun boleh asbahna. Tak perlu amsayna. Tak perlu asbahtu. Faham tak? Kerana lafaz daripada hadis. Macam tu tuan-tuan baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang-seorang baca macam mana? Asal baca jamak? Kerana ayat Quran. Faham tak?
Jadi lafaz zikir dari Nabi dalam Al-Quran kita kekalkan dengan lafaz kerana menurut lafaz yang paling baik. Tapi kalau doa-doa biasa, ulama-ulama tak, kita boleh tukar jadikan mufrad atau jamak. Boleh? Ayat Quran, hadis kekalkan dengan lafaz tu. Walaupun kita seorang, bacalah dengan jamak. Boleh? Soalan kedua, masa. Masa yang paling afdal adalah selepas subuh. Paling afdal. Okey, sebelum terbit matahari, itu zikir paling baik baca pagi. Tapi sebab pagi tadi ramai tak baca, kita bawa waktu duha. Masa jumpa waktu duha. Kalau kuliah kita lepas subuh, kita baca lepas subuh. Okey, tapi kalau sebut waktu yang paling baik baca sebelum terbit matahari. Waktu syuruk tu. Okey, syuruk tu selepas subuh. Itulah zikir yang paling baik. Petang bila paling baik? Betul-betul sebelum terbenam matahari. Dalilnya fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ayat bertasbihlah kamu memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Sebelum, betul-betul. Itu paling afdal sekali. Dan yang terakhir antara Selasa dengan Khamis. Mana yang lebih afdal? Begitu? Ha? Yalah, roti al-atas dengan al-maktubat. Soalannya mana yang lebih afdal ke? Sama ke? Okey, kalau tuan-tuan tanya mana Kak Ustaz, sekarang Ustaz bawa dua. Selasa bawa ni kami lihat. Yang saya nak amalkan hari-hari yang mana? Kalau saya jawab itu boleh, tapi saya kata utamakan al-maktubat. Faham tak? Kalau tuan-tuan dua pilihan, yang nak buat Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad, ambil al-maktubat. Okey, kalau alasannya panjang nanti tuan-tuan. Jadi cukup saya sebut yang itu aja. InsyaAllah. Tapi nanti saya akan siapkan, tuan-tuan doakan lancar, cetakan yang mudah. Cukup duit untuk cetak. Kita akan cetak 1000 naskah Al-Mukhtarat. Ini saya buat untuk anak-anak muda yang tak dan nak baca surat banyak-banyak. Kita ringkaskan lagi, kita edar secara percuma, baca. Kerana yang saya pilih daripada Al-Mukhtarat itu yang paling core untuk protect diri kita daripada kejahatan zahir dan batin. Nak jaga iman yang kuat. Seperti raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu nak kuatkan iman. Jadi anak-anak muda ni bila ada liberal, sekni, pahaman LGBT dan sebagainya, jadi imannya goyah. Kita nak bagi dia zikir ni, jangan tak nak bagi berat-berat. Berat-berat nanti kata, mak banyaknya mak nak baca. Kita bagi, nak baca. Kamu ingat, kalau nak jadi anak mak, baca ni jangan. Begitu je. Simple dan ringkas. InsyaAllah kita doakan berjaya, mudah dicetak, dan insyaAllah kita akan edarkan secara percuma kepada semua. Doakan semoga Allah. Silakan. Barang siapa melazimi sesuatu amalan tetapi terganggu dan terganggu, adakah pahala amalannya masih berjalan? Terima kasih. Itu betul. Barang siapa telah melazimi satu amalan dengan istiqamah, bahawa tiba-tiba sakit, dia pergi suar masjid sejak umurnya 30 tahun. Umur 60 tahun, tuan-tuan, dia kena down, terbaring di atas katil. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit itu. Tuan-tuan, terbaring tak boleh pergi masjid. Setiap 5 waktu dia dapat pahala pergi masjid suar. Syaratnya telah menjadi kelazimannya. Bukan baru pergi sekali, waktu itu terlantar. Dah. Itu kelazimannya. Seolah-olah kalau dia sehat, dia akan sampai ke masjid. Dia dapat pahala seperti itu. Okey, Allah. Sekadar itu saja. Oh, ada lagi, silakan last. Ustaz, ini Khalifah Umar Abdul Aziz, menjadi anak pada Abdullah bin Umar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah adalah anak bukan daripada Abdullah, daripada anak yang lain. Hafs, kalau saya ambil Hafs ataupun Asim, tuan-tuan. Sayyidina Umar dia ada beberapa orang anak lelaki. Khalifah Umar bin Abdul Aziz daripada keturunan Sayyidina Umar, tapi daripada anak lelaki yang lain. Faham tak? Dia ada Abdullah, dia ada 3 orang kata saya. Abdullah, kalau tak silap Asim ataupun Hafs, itulah tuan. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah hasil cucu kepada anak Sayyidina Umar yang lelaki yang lain. Okey, namanya pun Umar, jadi Umar bin Abdul Aziz. Okey, ada mana yang Abdul Aziz tu? Bin satu lagi, baru bin tu anak Sayyidina Umar. Baru bin Umar. Faham tak? Umar bin Abdul Aziz bin anak Sayyidina Umar bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Jalan saya tengok nama dia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Umar bin Abdul Aziz
Dengan namanya Umar bin Abdul Aziz. Okey, Umar bin Abdul Aziz. Dengan Umar bin Abdul Aziz. Okey, bin Abdul Aziz dengan bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz. Okey, bin Marwan. Okey. Dia dapat daripada belah emak. Maksudnya begini tuan. Umar ada anak, nama anak dia Asim. Boleh? Umar Sayyidina Umar, dia ada anak namanya Asim. Yang saya sebut salah ni Asim. Betul saya sebut. Saya sebut Hafs ke Asim, rupanya Asim. Jadi Umar ada anak namanya Asim. Asim ada anak perempuan. Okey, Asim ada anak perempuan. Okey, anak perempuan itu kahwin dengan seorang lelaki, dapatlah Umar bin Abdul Aziz. Faham tak? Faham tak? Ya. Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar, dia ada anak lelaki namanya Asim. Asim dia ada anak perempuan. Anak perempuan tu kahwin dengan seorang lelaki, Abdul Aziz, dapatlah Umar bin Abdul Aziz. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.